Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang kecil. Hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 tajuknya adalah bilakah akan terjadi kehancuran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala aina as-sa'ilu anis sa'ati qala ha ana ya Rasulullah qala idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ata qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ata. Rawahul Bukhari. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia Abu Hurairah tu. Abu Hurairah berkata, pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam suatu majlis dan bercakap-cakap dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang A'rabi, yakni Arab Badui. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan terjadi hari kiamat? Nabi terus bercakap dan tidak menjawab soalan yang diajukan kepadanya. Maka sebahagian yang hadir berkata, baginda mendengar apa yang telah dinyatakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain pula berkata, bahkan baginda tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada percakapan baginda, maka dia bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, ya, saya hai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badui itu pula bertanya pula, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ni kita baca hadis yang ke-37 yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beberapa tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik. Hadis ini seperti biasa yang kita baca, sahabat Nabi yang masyhur dalam meriwayatkan hadis namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi yang masyhur yang kita dah sebut beberapa kali. Baik, daripada hadis ini ada beberapa perkara yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana Abu Hurairah cerita Nabi suka duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, dan sambil duduk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memberi nasihat kepada sahabatnya. Ini jadi sunnah Nabi ni. Habis daripada solat semaya, habis daripada semaya dia akan pusing ke belakang untuk bagi tazkirah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ni kita kena ikut. Dia panggil paling tidak kita ikut. Dia panggil sunnah mutaba'ah, sunnah ikut. Tahu sunnah ikut? Sunnah ikut. Ikut. Ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia dalam hidup dia akan ikhtiar usaha nak ikut belaka hak Nabi buat. Sampai pada tahap bukan setakat perbuatan perkataan dah tak kira gapo. Siapa-siapa ada naik unta, naik kuda sekalipun, mana Nabi lalu dia akan lalu. Gapo sekalipun yang Nabi, waktu ada sebahagian ulama sebut, kalau kamu nak tengok kembar Nabi, tahu kembar Nabi, kembar maknanya gapo hak Nabi buat dia buat belakang. Maka tengok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Nabi wafat dia tanya kepada isteri-isteri Nabi, dia kata gapo lagi sunnah Nabi aku tak buat. Ni sahabat Nabi ni dia bersungguh nak buat gapo hak Nabi buat. Jadi kita kena ingat satu benda, bila kita buat satu ibadah maka mesti mari dalam hati kita niat nak ikut Nabi. Dia panggil sunnah mutaba'ah. Boleh? Mari sejik ni buat apa ni? Nabi buat. Biar lagu tu. Mana bakal alik kanan ni? Nabi buat kanan dulu. Mana bakal baju masuk tangan kanan dulu ni? Nabi suruh pakai kanan dulu. Jadi segala benda tu biar kita ada mutaba'ah di situ. Gapo sekalipun orang nak pakai minyak wangi, orang nak suruh bang wangi, bukan. Biar ada di situ, ni sunnah mutaba'ah. Biar ada dalam hati kita begitu keadaannya. Orang nak sedekah ni, ni Nabi suruh sedekah, ni sunnah mutaba'ah. Biar ada dalam hati kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pahala ikut itu pada sesetengah keadaan, kata ulama, lebih tinggi darjatnya daripada sunnah mudha'afah. Saya guna dua istilah. Yang pertama dipanggil sunnah mutaba'ah. Sunnah apa tadi? Ikut. Ada satu lagi dipanggil sunnah mudha'afah. Sunnah mudha'afah ni sunnah yang sebut banyak. Contoh, ada masa tertentu sunnah mutaba'ah lebih baik daripada sunnah mudha'afah. Sunnah mutaba'ah ni sunnah ikut. Sunnah mudha'afah ni sunnah banyak. Nabi suruh zikir selepas sembahyang. Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Nabi sebut bilangan tu, iya. Maka kita kena bilang molek biar cukup. Mutaba'ah 33. Tiba-tiba kita sebut 38, 40. Maka otak kita kata 40 lebih banyak daripada 33. Betul? Di situ ada dua sunnah. Satu sunnah mutaba'ah 33,
Satu lagi sunnah mudha'afah, sebut banyak. Ada ketika tertentu Nabi sebut jumlah berapa kena kata. Kata-kata zikir 33. Nabi sebut berapa kena kata. Maka kita kata sunnah mutaba'ah Nabi suruh sebut 33. Adakah tidak bagus sebut 34, 35, 100 selepas semaya itu? Ketika itu sunnah mutaba'ah lebih baik daripada sunnah mudha'afah. Aja dengar ada perkataan. Bahasa Allah Ustaz kita nak sebut 1000 boleh, tapi kat lagi. Lepas habis segala benda sebagainya, lepas kat orang naik kereta ke duduk mana-mana kau sebut subhanallah juta kali tak apa. Tapi selepas solat Nabi sebut berapa kena kata. Di situ disebut sunnah mutaba'ah. Boleh? Faham. Jadi kalau kita sebut lepas semaya subhanallah 34, 35, 36 kali, maka hilang sunnah mutaba'ah. Tapi boleh pahala sunnah mudha'afah, boleh? Tak ada apa-apa. Supaya semaya sebelum tidur malam lah. Maka Nabi sebut suruh baca surah-surah tertentu. Nabi sebut suruh baca surah. Bahkan Nabi sebut surah gapo nak baca. Betul? Al-Mulk antaranya disebut Sajadah. Malam-malam baca Al-Waqi'ah, antara surah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca surah itu dapat sunnah mutaba'ah. Boleh? Habis nak tidur kat atas baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Waktu baca pura habis 30 juzuk Quran, 30 juzuk 30. Habis juzuk 30 ngapa tu. Habis banyak daripada surah Al-Mulk. Betul? Tapi tak baca surah Al-Mulk, boleh pahala mudha'afah, tidak boleh pahala mutaba'ah. Boleh? Ada tu. Jadi Nabi bukan khijah, sunnah dia suka duduk dengan sahabat-sahabat dia bagi nasihat. Habis semaya Nabi sentiasa pusing ke belakang bagi nasihat pada sahabatnya. Dan kita dah baca disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Ada satu ketika Nabi menyampaikan tazkirah kepada sahabatnya start subuh sampai malam. Mana? Boleh? Start subuh sampai malam. Sahabat cerita kami hanya berhenti untuk solat saja dan menunaikan hajat. Hajat tu merujuk kepada pergi ke tandas lah. Tak sebut dalam hadis tu kami berhenti makan minum, tak ada. Kita buat majlis ada makan jeng. Jadi agenda nombor 1 bincang bab makan. Tak apalah, kodah kita. Tapi sahabat sebut bahkan bahawa tazkirah Nabi satu ketika habis subuh sampai malam. Kami hanya berhenti mai zuhur sekejap, mai asar, mai garik sampai ke malam. Nabi bagi tazkirah. Tak lari sahabat. Sehingga sahabat kata siapa yang cerdik dan otaknya pintar ketika itu, maka banyak dia dapat nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hok apa tak ingat jadi boleh sikit. Itu disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada dengan email sahabat masa tu. Boleh? Oh, kita kena 45 minit kuliah agak lama. Tak apalah, bukan marah ayatnya pada dengan email kita. Nak banding koda-koda banding gitu sajalah. Sahabat tak lari, duduk situlah dia. Sari. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahawa Nabi duduk majlis. Kemudian datang seorang A'rabi. A'rabi ini dia buat tafsiran ataupun terjemahan di bawah itu, seorang Arab Badui. Nabi tengok apa? Nabi tengok kecek. Nabi tengah cakap, lalu seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Apa dia sebut perkataan ini ni? Ataupun merujuk kepada A'rabi ni. Sebab orang A'rabi, orang Badui ni, dia ada satu adab, dia ada satu perangai, tahu perangai? Jadi ngasar, panggil ngasar, kasar. Lepas dia nak sebutkan kasar lah, tak berapa nak hormat majlis. Pas bagi dia tak ada apa-apa. Ada orang lagu tu. Boleh kata lagu ni pun terasa. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Itu erti hormat majlis orang. Ada manusia lagu tu. A'rabi ni merujuk kepada seorang Arab Badui yang digambarkan dalam hadis ini. Nabi tengah kecek dengan sahabat dia, tengah cakap.
Maka dia pun mari terus tanya, mata sa'ah, kiamat bila? Orang Nabi tengok kecek, dia mari masuk, mata sa'ah, kiamat bila? Maka dalam hadis itu ceritakan bagaimana reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus bercakap, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu. Nabi tidak peduli kepada pertanyaan itu, Nabi terus bercakap dengan sahabat-sahabatnya. Maka para ulama mengatakan bahawa ini adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian di dalam urusan adab. Tahu adab? Jangan kita mencelah percakapan orang yang ketika itu orang lain tengah bercakap dengan orang lain, tiba-tiba kita pergi tengah, pergi potong ke dia, potong lain. Itu dipanggil tidak ada adab. Biarlah selesai habis yang tu dulu, lepas tu tanya habis selesai molek, barulah kita pergi tanya jawapan. Ni tak, orang tua mula ajar dah kita mula, orang tua mula. Allah orang tua kacik dia tu sibuk ganggu. Orang tua mula ajar kita kan. Kita mula kita nak cara juga bila dah besar tua ni, mak ayah kita mula ajar. Sibuk buat dia, sibuk duk tanya dia kata. Kita dia sibuk tanya bola kita, mainan kita masa kecil. Ayah mak mana? Allah orang duk sibuk, dia pun sibuk attack. Maksud dia dah kena ajak mula. Ajar orang tua mula yang disebut, walaupun dia tak mengaji formal, tapi mereka itu diajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita ada adab yang sebenarnya semuanya itu memberi manfaat kepada kita. Lah ni musim ni sampai 2024 ni dia lagu lain pula. Lagu lain orang duk kecek-kecek, cuma lah ni kecek dengan mulut dah, dia kecek dengan tangan. Tak kecek dengan tangan, WhatsApp. Cuba tengok dalam WhatsApp tu. Kita kadang-kadang nak tegur juga, tapi tegur royak molek. Ada seorang tanyalah, keceklah tu tanya. Betul lah anak dia tu seliuh tangan. Ada dok orang kampung ni, orang boleh nguruk seliuh. Yang saya tu mungkin ada masalah lah keluarga dia, tanya lah geruk tu. Tak ada orang lain jawab lagi, pung terbit. Karipat 13 ayat sebuku. Faham ke tak nak ayat tu? Tu nama tak ada adab tu. Kadang-kadang kita benda tu jadi tradisi, jadi tak ada apa-apa kau tengok. Kawan ni tanya mana kat pomen motor gini, tanya macam-macam lah soalan lah WhatsApp mengeru. Macam-macam lah tanya keperluan. Jadi kawan tu muka baru kena, nguruk ada tanya nguruk ke apa ni? Kena tu. Angin Ahmar tu. Nguruk lupuh tu. Mana tempat nguruk ni mak kita kena stroke. Oleh ada cerita buat lain, jual lagi lembu tu 30 ya. 100 kilo pula ada. Apa nama ni? 4 kilo 100. Tak ada pasal-pasal, jawab apa orang kawan ni tanya. Tempat nguruk mana tak jawab lagi. Tiba-tiba duk jual lagi lembu dia 4 kilo 100. Saya kata ni adab dan sebagainya kena jaga walaupun dalam WhatsApp. Harapan orang tu nak tahu mana tempat nguruk, tiba-tiba duk jual lagi lembu. Bukan salah, tapi tak kena masa dan tak kena adab. Kalau kena kalau kita benda lagu tu kita kena jaga. Mana satu perbualan dalam WhatsApp itu dia selesai tu dulu. Kalau kita minta maaf lah, hamba tak tahu, okey lah, jawab soalan orang tu dulu. Ni duk ke jual benda lain pula. Itu maknanya tak ada adab. Ni zaman ni lagu tu keadaan dia. Mungkin ada 85 grup WhatsApp tak ada nak baca. Kadang dia karipak dia tu, dia ketak masuk habis karipak, semua geruk karipak. Kalau tahu ada bicara bab gapo sebelum tu, karuk habis. Bukan orang sini, orang kampung lain. Habis cerita masalah dia. Dia fikir hak dia je nak royak. Perasaan orang tadi tak peduli. Tu nama tak ada adab. Jadi dalam kisah ini, A'rabi ni dia mari tanya, Nabi tengah kecek dengan sahabat dia. Nabi tengah kecek sahabat dia, mari tanya, kiamat bila? Dia fikir hak dia nak tahu je. Hak orang sibuk-sibuk duk buat, duk cakap ni tak peduli. Itulah maka Nabi SAW ada peduli. Nabi tak layan. Famadha, maka Nabi meneruskan percakapannya dengan sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi menunjukkan reaksi. Reaksi apa? Reaksi tak suka. Boleh?
Mana kalau ada kita duk cakap dengan saing-saing, mari seorang lari tanya soalan lain pula. Kita boleh buat tak peduli? Boleh? Apa? Allah sombong aku tanya tak jawab. Itu sunnah Nabi dah. Faham ke tak tu? Cuma janganlah kata pasal untuk kerti basah. Dengar, jangan kata gitu. Cuma boleh buat reaksi buat tak layar tu, boleh? Bahkan ataupun ni disebut ni. Ataupun kita tengok dia dengan satu reaksi tidak suka, boleh? Nak ajar dia. Tengok. Biar dia faham bahawa dia mencelah di tempat yang tidak betul. Yang tidak betul. Kadang-kadang orang ni gitulah. Kalau tak ayat dia tak tahu. Pada dia benda tu comel dan tak ada apa-apa. Badui ni pada dia perkara tu biasa, tapi tidak kena dengan adab. Ada orang nak suruh orang faham dia tu si faham orang. Ada manusia lagu tu. Memang tak faham kawan lagu mana. Banyak juga manusia ni. Bukan dia nak faham orang, bukan. Suruh orang faham dia. Ini masalah juga ni. Ini masalah dalam urusan muamalah. Jadi kita kena faham budaya setempat tu, kita kena tahu, kita kena faham. Maka soalan yang ditanya oleh Arabi ni, orang Arab zaman Nabi ni atau Badui ni, soalannya adalah mata sa'ah, bila kiamat berlaku. Jadi berkaitan dengan bila akan terjadi kehancuran ni, maksudnya bila akan terjadi kiamat. Tarikh akan terjadi kiamat ini, bila dia akan berlaku ini adalah satu perkara yang semua orang nak tahu. Dia tertanya-tanya dalam hati dia, bila kiamat akan berlaku. Bukan setakat zaman kita hari ni, dia juga berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi, walaupun sebahagian sahabat tu tak peduli mana kiamat bila tu masalah, itu masalah Allah Ta'ala, tetapi ada sebahagian orang yang nak tahu. Dalam riwayat-riwayat hadis ada beberapa riwayat yang beberapa orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak tanya Nabi tu mengikut beberapa riwayat hadis adalah banyak daripada orang-orang Arab Badui. Bukan orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duk ngaji dengan Nabi, dia tak tanya mana kiamat bila ya Rasulullah, kiamat bila, tak tanya. Hak mari jarang-jarang tu tanya. Apa gitu? Soalan apa gitu? Supaya gini. Masuk Ramadan, ada sebahagian orang akan tanya, bila Lailatul Qadar? Orang yang sibuk ibadah, dia tak tahu bila, kut dia lah bila Lailatul Qadar sekalipun. Yang penting masuk Ramadan dia akan ibadah. Ada dia duk sibuk, duk set dalam otak dia bila Lailatul Qadar. Orang yang ibadah start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, pasti dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Betul? Dia tak ada kira lah, kok iya lah 10 malam terakhir, malam ganjil, malam 27, itu masalah rahsia Allah. Tetapi maka dia set dah bahawa kalau aku beribadah start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, pasti akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu kiamat bila, tak tahu kiamat bila, tahu tarikh tak tahu tarikh, itu bukan urusan. Yang pasti aku bersedia untuk menghadapi hari itu. Itulah sahabat Nabi. Ni hok tanya ni siapa? Hok mari jaga. Maka hok mari jaga ni orang duk sibuk majlis ilmu, maksud dia mata sa'ah, kiamat bila Rasulullah. Ni kena faham situasi daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dah sebut bahawa tarikh hari kiamat ini bila dia akan berlaku, semua orang nak tahu, sama ada di zaman Nabi ataupun zaman kini. Kalau zaman Nabi ada orang mari tanya, Nabi tak jawab. Ini satu tarikh yang menjadi rahsia yang tidak diketahui oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Semua tak tahu. Siapa penduduk bumi? Jin dan manusia. Siapa penduduk langit? Malaikat. Semua tak tahu bila kiamat. Semua tidak tahu. Yang ianya menjadi rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ata,
inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan datang. Akadu ukhfiha, aku sembunyikan tarikh itu, kata Allah Ta'ala, litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya menjadi ujian dan balasan kepada orang yang buat perbuatannya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi bila bertanya tentang mata sa'ah, hari kiamat ni bila, itu adalah rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala. Ada satu hari seorang sahabat lelaki mari tanya, sama juga Arab Badui juga. Ada beberapa riwayat hadis yang cerita tentang cerita Arab Badui tanya Nabi. Nabi duduk dalam majlis ilmu ramai-ramai. Maka mari seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, kiamat bila? Nabi tak jawab sebab Nabi tak tahu. Maka bila Nabi tak tahu nak jawab tarikh kiamat bila, kerana Nabi pun tak tahu, Nabi tengok tepi dia tu, mana seorang budak yang paling kecil, paling kecil. Nabi tunjuk pada budak tu, budak ni masih kecil, kamu bertanya kiamat bila. Sebelum budak ni besar, sebelum dia tua, kiamat sudah berlaku kepada kamu, kata Nabi. Ulama-ulama tafsir hadis itu dia katakan bahawa yang maksudkan kiamat berlaku kepada kamu sebelum budak ini tua, kamu akan mati dulu. Ada sebahagian orang yang nak tahu kiamat bila, kiamat besar tu, sehingga dia lupa akan berlaku kiamat pada diri dia. Maka ulama sebutkan bahawa idza matal insan ataupun idza mata ibnu adam faqad qamat qiyamatuhu, bila berlaku kematian kepada seorang anak Adam, maka berlakulah kiamat kepada dirinya. Orang yang sudah mati arti sudah berlaku kiamat kepada dia. Itu nama kiamat kecil. Jadi kita duduk sibuk kiamat bila, nak kiamat dah weh, nak kiamat dah weh, duduk sibuk hak kiamat besar tu. Tapi duduk bincang-bincang bab tu sehingga kita lupa bilakah, ataupun situasi kita lupa bilakah berlaku hari kiamat yang kecil, kita akan mati. Ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman moden juga orang nak tahu kiamat bila. Manusia-manusia duk kaji, lo ni pun orang nak tahu cerita bab kiamat, orang suka dengar cerita bab kiamat ni. Sehingga orang-orang dulu ataupun orang putih sebagainya, dia suka membuat jangkaan ramalan bila kiamat. Sebab itu kita dah sebut banyak kali, sehingga bukan setakat mereka kecek saja, benda itu membuat-buat dalam hatinya, sehingga dia buat pelbagai filem, drama tayar di pawaga berkaitan dengan hari kiamat. Ini orang berakhir tengok cerita, kan banyak cerita dulu. Lo ni berhenti dah cerita tu. Dulu terlalu banyak cerita yang gambaran hari kiamat. Armageddon. Kau cerita kau mula. Armageddon. Armageddon. The Last Day disebut. Tajuk filem itu The Last Day, hari terakhir. Independence Day. Ada tajuk-tajuk yang paling masyhur satu ketika ada satu puak. Puak ini amat taksub kepada kiamat. Dia buat filem 2012. Dia jangka ke kiamat berlaku 2012. Ni 2024 tak kiamat-kiamat. Filem itu dia buat. Ketika itu ramai orang yang takut. Dan masyarakat barat ketika itu yang hanya berfikiran agama ini pakai otak dia saja. Oh, pakat takut habis. Ketika itu ramai mana yang buat rumah bawah tanah. Saya baca-baca dalam artikel sebelum filem itu keluar, tubik saja filem itu nak ditayar 2012 itu, maka ramai mana yang buat rumah bawah tanah. Kali rumah bawah tanah tu penuh, dan dia boleh hidup di situ. Kelengkapan dalam itu penuh dengan peti ais dan segala benda, boleh hidup selama berbulan-bulan. 3 bulan boleh hidup situ. Dia kata kalau berlaku kiamat, dia boleh duduk masuk bawah tu. Itu dipikir kiamat dengan kepala otak dia. Ini masalah besar. Masalah besar. Seperti mana yang kita baca kisah Fir'aun, kenapa dia arahkan bina piramid itu. Itu adalah sebagai persiapan untuk dia hidup selepas mati. Itu antaranya. Dia buat satu binaan termasuk dalam 7 perkara ajaib di dunia.
yang tidak masuk akal macam mana boleh buat perkara itu. Jadi persoalan bila kiamat itu tak ada siapa boleh jawab. Kita sebut beberapa yang pasti tentang kiamat. Yang pasti tentang kiamat, dia berlaku pada hari Jumaat. Itu pasti. Hari ini tak tahu Jumaat bila, tapi Jumaat. Ada seorang, minta maaf sebut, ada seorang yang tak nikah. Tak nikah. Bukan tak nikah lagi. Umur 30 lebih, 32 umur, laki-laki. Dia kata, bila mu nak nikah? Lama, dia kata. Bila 12 lah. Siapa boleh 12? Baru ni tanya, dah mana tak nikah lagi bulan 1 ni? Bulan 12. Bulan 12 rupanya tahu bulan 12 bila. Sebut bulan 12. Masalah juga orang tu. Oh, kita pun kau jenis luruh. Tanya bulan 12 kak? Ya kak? Bulan 12 baru ni. Dah mana tak panggil? Kata nikah bulan 12. Kata bulan 12 tapi tak ada tahu ni kata. Ini masalah orang ni. Kiamat ini Nabi SAW sebut adalah yang pasti. Ni sebut yang pasti. Dia akan berlaku hari Jumaat. Nabi sebut khairu yaumin tuli'at fihi syamsu yaumul Jumaah. Hari yang terbaik di mana hari tersebut keluar matahari adalah hari Jumaat. Kalau sebut mana hari yang terbaik, penuh barakah keluarnya matahari, hari Jumaat. Kayak gitu bik matahari, itulah hari atau matahari yang paling berkat dalam seminggu. Tu bik matahari kayak gini, itu adalah matahari yang paling berkat dalam seminggu. Nabi sebut khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaah. Hari yang terbaik keluar matahari adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat itu diciptakan Adam. Wa fihi, dan pada hari Jumaat itu udkhilal jannah, dimasukkan Adam ke dalam syurga. Wa fihi ukhrijat, dan pada hari Jumaat itu dikeluarkan Adam daripada syurga. Kata Nabi SAW, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumaah, dan tidak sekali-kali berlaku hari kiamat melainkan dia akan berlaku pada hari Jumaat. Sebab tu dalam hadis lain disebutkan bahawa setiap kali hari Jumaat akan muncul, maka binatang akan termenung. Lembu malah lembu, kobra, nengu, gajah hok sesak pun ni, gajah hok sesak, nengu belaka. Esok kiamat boleh pedah. Hok lekornya adalah manusia. Tapi binatang-binatang bila tiba hari malam Jumaat, maka dia akan risau, takut esoknya kiamat. Tapi manusia, esok hari Jumaat, ada ngai. Esok fikir nak pergi jalan, lagi main bola. Manusia begitu. Tapi binatang-binatang bila tiba malam Jumaat, mereka duk pusing, duk bimbang. Malam Jumaat ada pagi tak lembu juga. Kau pergi lembu, mana lembu aku nampak nengu malam Jumaat? Bukan maksud begitu. Tapi disebutnya adalah faham kita bahawa Allah, Nabi SAW nak bagi gambaran pada kita bahawa manusia ini sentiasa leka. Yang paling pasti Nabi sebut bahawa kiamat berlaku pada hari Jumaat. Satu. Kita sebut pasti-pasti. Kiamat Jumaat bila? Wallahu a'lam. Yang pasti sekarang ni. Hari ni hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Yang pasti sekarang ini mata malaikat Israfil. Tahu mata malaikat Israfil? Dia panggil sahibus sur, tua kepada sangkakala. Mata malaikat Israfil. Inna ainun ataupun inna dharfa sahibus sur, sesungguhnya kata Nabi, pandangan pemilik sangkakala. Sahibus sur, pemilik sangkakala. Mudhu, setiap sejak daripada dia diberikan amanah, wukila bihi, diberi sangkakala kepadanya, musta'iddun, dia sentiasa bersedia. Setiap masa sejak diberi sangkakala itu, dia sentiasa bersedia. Yanzuru ilal arsy, matanya, penglihatannya sentiasa melihat kepada arash.
Matanya sentiasa melihat kepada arash. Makhafatan an ya'mura, dibimbang dan ditakuti, disuruh untuk tiup sangkakala itu, qabla an yartadda ilaihi tarfai, sebelum dia sempat berkelip matanya. Maka sekarang ini Israfil sedang bersiap sedia. Sejak bila? Sejak dia diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala. Hei Israfil, kerjamu tiup sangkakala. Sejak hari itu, maka sejak itu matanya tidak pernah berpaling daripada arash. Takut-takut dia katakan bahawa ketika mana dia berpaling dan berkelip itu, Allah perintah tiup. Ketika itu dia tidak bertiup, dia tidak sempat tiup. Maka pandangannya tidak pernah berpaling daripada arash Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil fitan wal malahim. Kalau siapa yang baca kitab Bidayah wan Nihayah, dia ada 10 jilid. Jilid yang terakhir itu Ibnu Katsir cerita berkaitan dengan kiamat. Dalam kitab itu disebutkan bahawa Israfil, bila Allah perintahkan tiup sangkakala, Allah ciptakan sangkakala. Bila Allah ciptakan sangkakala? Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka diciptakan sangkakala. Ketika itu diserahkan sangkakala kepada Israfil. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sangkakala pun diserahkan kepada Israfil. Israfil pun ambil sangkakala itu. Kita kena bayar lagu tu. Yang ambil kan ustaz tangan kanan kau tangan kiri, jangan tanya. Ambil. Dia ambil sangkakala itu dan fawada'a fi faihi, diletakkan di mulutnya. Maka sangkakala sekarang berada di mulut Israfil. Sejak bila? Sejak diciptakan langit dan bumi, dan semenjak Allah Ta'ala amanahkan kepada dia untuk tiup sangkakala, maka Israfil ambil sangkakala, letak di mulutnya. Dan matanya, kata Nabi, inna tarfa sahibus sur, mata pandangan peniup sangkakala itu, semenjak daripada dia diamanahkan untuk tiup itu, maka setiap itu musta'idun, dia sentiasa bersedia untuk tiup, sehingga pandangannya tidak pernah beralih daripada arash, dibimbangi, takut disuruh oleh Allah Ta'ala ketika dia berkelip. Siapa makhluk itu? Israfil. Bakda dia tanya, ini soalan ni, budak-budak sekolah dia tanya soalan nakal. Dia kata, Ustaz ajar bab percaya kepada hari kiamat, namanya malaikat Israfil. Israfil tiup sangkakala. Soalan dia tanya, Ustaz Israfil buat apa lah ni? Tahu soalan dia. Budak-budak ni kadang-kadang kita tak fikir soalan dia. Pas kita dengung, kalau kita fikir, soalan gitu tanya. Kita. Tapi tak boleh, kena jawab molek. Tu kau mana? Oh, kalau kita jumpa lagu tu kak, senyap pak susuk budak tu. Tapi kita tak kata gitu. Cuma bila soalan tu terbit daripada mulut dia, budak ni tanya. Kita dah ajar hak kiamat apa ni, malaikat begini Jibril, Mikail, Israfil, Jibril sebagai habis tanya tu. Kita tanya soalan, wallahu a'lam, maksud dia melayan mana otak dia. Israfil peniup sangkakala. Pak dia tahu bahawa Israfil akan tiup sangkakala masa hari kiamat 2 kali. Soalan dia, Ustaz, Israfil buat apa lah ni? Cuba jawab. Nak baca hadis tu ke dia? Ni Israfil, Allah cipta sangkakala, nak cerita tu. Dia kata ayat dengan ayat mudah-mudah lah. Malaikat ini makhluk yang taat pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh buat, dia akan buat, dia tidak akan bantah. Gapo Allah suruh dia, dia akan buat. Ada malaikat yang sujud, tidak pernah bangkit daripada sujud sejak dia cipta sampai kiamat, sujud saja. Ada yang malaikat yang berdiri daripada sejak dicipta sampai bila-bila, sampai kiamat, berdiri saja. Itu malaikat. Israfil, disebut tadi. Maka Israfil dia tiup sangkakala, dan sekarang dia sedang bersedia untuk tiup. Dan bersedia, kalau kita bersedia untuk buat, dengan buat mana mudah? Mudah buat daripada bersedia. Standby ni sakit otak benarnya. Kok mana? Doktor ni, ada doktor sini, minta maaf sebut. Doktor yang standby, tahu standby, on call.
Duk buang doktor ongkol dia kata Allah serabutlah. Nak gilai tak boleh buat kerja, tak boleh takut tengok telefon semacam. Takut ada orang telefon. Berbanding dengan orang kerja dah tak apa dia kerja dah. Tapi kalau ongkol Allah dia jadi masalah. Malaikat ini, makhluk Israfil ini, begitulah keadaannya. Maka setiap kali ketika mana diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tiup sangkakala, maka ketika itu diamanahkan pada dia, bersedia dia sejak dulu sampailah perintah itu datang. Perintah itu dah datang. Itulah berkaitan dengan bagaimana benda yang pasti, tetapi tarikh kiamat itu tetap menjadi rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis Nabi kecek dengan sahabat dia tadi, Nabi panggil balik Arab tadi. Aina sa'il anis sa'ah? Masa tadi Nabi layan ke tak? Nabi tak layan. Habis Nabi cerita pada sahabatnya, Nabi panggil balik orang tadi. Mana hak tanya tadi mana? Ada dalam riwayat cerita dalam banyak ada 3, 4, 5 riwayat cerita berkaitan dengan soalan kiamat ini dengan pelbagai jalur yang berbeza. Dan semuanya Nabi layan. Ada seorang mari tanya, ya Rasulullah, kiamat bila? Nabi kata kepada dia, mu tanya kiamat bila? Ma a'adat talaha. Apa persediaan kamu untuk berhadapan dengan kiamat? Hak ni pula Nabi panggil dia. Lepas Nabi kecek-kecek, Nabi panggil. Aina as-sa'ilu anis sa'ah? Siapa yang tanya kiamat tadi? Ha, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Ada Nabi tanya, goyak ke dia, mu ni tanya soalan hak mu, aku pun tak tahu soalan tu. Nabi tak kata. Ulama-ulama mengatakan bahawa inilah sikap Nabi SAW. Dia sentiasa memenuhi hajat sahabat dia. Gapo sahabat dia tanya dan minta keperluan daripada dia, dia cuba akan penuhi. Dan inilah dipanggil sunnah. Orang yang diminta dengan kita, tak kira minta gapo, jangan kita kecewakan dia. Tahu? Orang minta sedekah, bui, kalau tak sebui, jangan herdik. Tubuh segar-segar kerja malah. Subhanallah. Kau tengok pada tubuh tu, buat kerja nak aku sakit pun kerja semacam mu, tubuh segar-segar minta dekah, jangan kata. Kalau kita tak sebui tak apa. Tak sebui tak apa. Kalau kita tak sebui berdoa pun jangan tipu. Ada piti nawak. Tahu nawak? Nawak. Cuma boleh sebut ulama ajar ni, dia ajar kalau tak si kedekut berdoa. Kalau tak sewi kedekut berdoa. Oh ya, tak ada piti besar. Tak ada piti kecil. Ada ngerti piti kecil. Lain. Kita tak nipu. Tapi tak ada. Habis jangan sekali-kali herdik. Jangan kata. Mari dah hari pula. Tak sibui tak apa, minta maaf lah. Tak ada nak tukar piti. Apa kaitan tu dia mau tukar piti? Tak ada kaitan tu kira. Tapi nak jawab juga. Cuma jangan siapa orang minta tu terasa hati. Nabi diajar oleh Allah Ta'ala, wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey, start daripada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ayat yang terakhir, fa ammal yati fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tengok, siapa-siapa yang mari minta dengan kamu hai Muhammad, as-sa'ila fala tanhar, mu jangan herdik. Wa amal yatima fala taqhar, anak-anak yatim mu jangan hina. Siapa yang mari minta dengan kamu, jangan herdik, jangan kata padanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, zahirkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Maka orang yang mari minta dengan kita ni, kadang-kadang dia menok duit, kadang-kadang bukan dia nak duit, kadang-kadang dia nak nasihat. Allah Ustaz tolong nasihat kat kita ni serabut lah.
Mak apa pula tahulah kita ni puas dah anak hak tu degil. Hak ni tak dengar kata. Ni minta pitih kita ke? Tak. Dia suruh kita nasihat. Kalau dah kena ustaz beke-beke tahu bini aku gitu juga. Berat. Tak tapi nak cerita kita royaklah ke dia begini. Anak aku gitu juga tak boleh. Kadang-kadang orang jembor tak jembor. Kau guna istilah kat sini. Jembor kan. Orang mari jumpa kita kadang-kadang dia nak duit, nak berhutang, kadang-kadang dia nak nasihat. Kadang-kadang dia tanya soalan. Dan sifat Nabi ni dia akan cuba penuhi gapo yang sahabat dia nak. Dan dalam riwayat menyebutkan kalau ada orang minta derma dengan Nabi, minta sedekah, tidak pernah Nabi kecewakan orang itu. Dia akan bagi walaupun sebelah buah kurma, dia akan bagi. Ataupun kalau dia ada buah kurma tu je ada, dia akan beri pada orang itu. Tu Rasulullah kita tak pernah sabar, tak ada orang sekarang. Mari minta derma, tak ada kau satu mah kita nawak, takkan je gelas putih pun tak ada. Kecek pelawak apa kesu. Allah nawak mati. Hamba jumpa Allah nawak lah. Bapa tak tahu. Jumpa pelakon tu. Ada seorang hamba Allah baru balik pada umrah. Jumpa di epok Kuala Lumpur. Kenapa lupa? Baru balik umrah, betul-betul baru balik umrah. Allah sama-sama timbal barang ada nak balik. Muka tiket agensi siapa Kuala Lumpur daripada KL ke Kota Baru kena beli sendiri. Akhir barang-barang waktu baik daripada kargo Kuala Lumpur tu kena timbal mula di Kuala Lumpur tu, kena timbal mula nak balik sini naik Air Asia. Timbal kena 200 lebih. Lebih berat muka lah kelik banyak jadi 4 beg orang nak tahu. Akhir dia kata Allah, dia kata makcik tak pitis ni abuk dia kata. Saya kata wallahu alam kalau betul sekali ada pitis ni abuk, betul lah dia tapi logik tak pernah sabar sikit abuk. Tak ada siapa di rumah, pelawak dah. Kata Allah, subhanallah. Royak kan malik minta kurang kau ada diskaun. Ni Allahu akbar. Makcik ada pitis ni abuk. Orang Kelantan kejek ada Kelantan besuk 200 ya, orang kejek Kelantan. Nak balik Kota Baru. Saya kata oleh hati subhanallah, tak ada siapa di rumah, pelawak dah. La ilaha illallah. Kau siakah? Ada orang Asia-Akan itu kata, tak apa macam ada minta saya bayar ada gitu. Tak, apa kena bayar juga kau mana pun. Nak ayatnya kecek pelawak mati. Untuk menasabah sikit abu. Ada pitis abu jangan. Maka orang hak mari minta dengan kita ni, minta mari pada kita ini, dia adalah amat perlu kepada sesuatu. Maka Nabi dalam sunnah dia tidak akan kecewakan orang berkenaan. Orang berkenaan. Maka dipanggil balik orang itu. Siapa yang tanya soalan tadi? Ana ya Rasulullah, kata Badui itu. Maka Nabi sebut, mu tanya kiamat bila? Aku tak tahu tarikh kiamat. Tetapi Nabi jawab, idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila amanah telah apa? Duyi'at, disempitkan, dikhianati. Apabila amanah telah sia-siakan, kata Nabi SAW. Badui itu tanya Nabi, apa maksud kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana maksud amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Jadi satu tanda kiamat ini yang Nabi sebut, apabila urusan itu diuruskan oleh orang yang tidak layak, maka terjadilah hari kiamat. Ataupun satu urusan besar dalam urusan negara, urusan dunia, urusan agama diuruskan oleh orang yang tidak sepatutnya, maka tunggulah kemusnahan ataupun itu tanda kiamat akan berlaku. Wallahu alam pada situ, berhenti situ. Jadi maksud hadis Nabi ataupun huraian bawah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, itu sambung akan datang. Apa maksud diserahkan? Maka diserahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Apa maksudnya itu? Jadi insya-Allah taala berkaitan dengan perkara ini kita akan huraikan dengan lebih detail apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما وجعلنا مخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.